Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini saya akan berkongsi kepada anda tentang bagaimanakah caranya kita menggunakan arahan revolve untuk menghasilkan bentuk 3D. Okey, dalam kaedah extrude sebelum ini, kita menghasilkan bentuk 3D dengan kita extend sketch kita pada jarak tertentu untuk menghasilkan bentuk solid. Jadi kalau untuk kaedah revolve pula, kita akan putarkan sketch kita pada sudut tertentu untuk menghasilkan bentuk solid. Okey, jadi untuk bermula, kita pergi kepada new file, new. Dari sini kita pilih seperti biasa, kita pilih template matrix standard mm.ipt dan tekan button create. Okey, jadi untuk mula kita perlukan dahulu sketch. Jadi kita kena buat sketch dahulu, iaitu pilih start to the sketch. Okey. So kita bergantung kepada keperluan soalan ataupun keperluan anda, kita boleh pilih plane yang bersesuaian. So kes ini saya akan pilih plane yang default, iaitu XY plane sebagai rujukan. Klik pada XY plane. Okey, jadi kita buat satu bentuk dahulu. Okey, let's say saya nak buat satu bentuk kat sini. Saya buat bentuk L lah, bentuk L. Okey, sini saya trim lah. Alright. Di mana dimension di sini kita boleh letak 5. Sini kita letak 20. Okey, di sini saya letak 20. Okay, dan sini pun saya letak 5. Okey. So yang dua ni tak perlu kita letak sebabnya ia akan automatik dikira lah. 20 tolak dengan 5 dia akan jadi 15 kat sini. Sama juga sini 20 tolak 5 dia akan jadi 15. Jadi kita tak perlu letak lah. Okey. So kita nak nak jadikan bentuk sketch ni sebagai solid menggunakan arahan revolve, iaitu arahan putaran. Okey. So finish sketch, kita tekan finish sketch dan kita klik pada arahan revolve ni. Okay, so arahan revolve ni adalah arahan di mana kita akan putarkan sketch kita pada sudut tertentu. Jadi bila kita sebut putarkan, kita memerlukan yang pertama sekali profile, iaitu kawasan tutup dalam sketch kita untuk dijadikan bentuk solid. Yang kedua, kita perlukan axis. Axis ni adalah paksi putaran. Okay, so ada beberapa kaedah untuk anda menghasilkan memilih axis ini, tapi untuk contoh ini saya akan pilih garisan yang mudah wujud pun di dalam kita punya sketch. Okay, contoh di sini saya pilih kita pilih garisan tegak ini, garisan yang mempunyai panjang 20 ni sebagai axis putaran. So bila kita klik, kita akan nampak objek kita tadi, sketch kita tadi akan diputarkan, bentuk L tadi akan diputarkan pada sudut lengkap di sini, iaitu 360 darjah. Itu dia putar macam inilah. Okay. Dalam kita buat revolve ni, direction ni juga memainkan peranan, tetapi untuk sudut putaran lengkap kita tak nampak. Okay. Contohnya kita tukar sudut ni. Okay, kita ada angle kat sini, kita tukar sudutnya. Let's say saya gunakan sudut 180, iaitu separuh belakang. Jadi bila kita letak sudut 180, kita putarkan pada keadaan ikut direction ni, flip, dia akan putar macam ni lah. Kalau kita tukar default dia akan putar ke sana. Jadi putaran ni bergantung kepada keperluan soalan. Okay, kalau katakan kita nak putar secara simetrik, iaitu kanan dan kiri, sudutnya akan dibahagi dua, dia akan jadi seperti ini. Okay, tapi seandainya anda nak putar, dia berputar secara lengkap sudut 360 darjah, anda boleh masukkan sudut sini 360 darjah, ataupun dengan cara yang lebih mudah, kita pilih full kat sini. Okay, full. Okey, untuk pemilihan axis ini adalah sangat penting untuk kita mengenal pasti axis yang betul, garisan yang betul untuk jadikan axis. Sebagai contoh, mungkin kes ini saya tukar axis kita kepada garisan di atas ni. Saya klik pada axis ni, nampak dia highlight biru ni, bermaksud dalam mode kita bersedia untuk tukar. So saya klik pada garisan atas. Jadi putarannya akan jadi ke atas macam ni. Ada putar macam tu. Kalau axis saya tukar, saya ambil garisan bawah ini, dia putar ke bawah.
So garisan axis ni akan memainkan peranan di manakah dia nak putarkan sketch kita. Okey, saya tukar lagi. Let's say saya ambil sini pula. Dia putar macam itu. Okay, seandainya berlaku anda pilih garisan ini nak putarkan, dia tidak akan boleh buat putaran. Garisan ni tak boleh buat putaran. Sebab apa? Sebab bila dia cuba putar akan berlaku konflik dekat garisan ini. Jadi sebenarnya area untuk buat putarannya adalah area yang paling yang berada di luar sketch kita lah. Macam ni dikira dalam sebab dekat sini area dalam dia luar. Jadi it's okay kalau anda tidak faham dengan jelas. Yang penting anda kena tak faham adalah axis ni, pilihlah garisan axis yang betul. Kalau garisan axis yang salah kita pilih, memang dia akan jadi error macam ni lah. Okay. Alright, so saya tukar balik axis saya kepada garisan ini. Klik OK untuk confirm. Okay, sama macam keadaan extrude, seandainya kita ada pertukaran sketch kita, mungkin sketch kita tadi size-nya salah, bentuk yang salah, kita boleh edit dekat sini. Klik kanan dekat revolve ni, edit sketch, dan kita akan kembali kepada paparan sketch. Jadi sketch ni kita boleh ubah lah kalau ada keperluan untuk anda ubah. Mungkin anda nak buat design dah salah, anda nak betulkan balik, so edit lah sketch. Tetapi okay, saya pergi kepada finish sketch, kembali kepada 3D model. Tetapi seandainya kita nak tukar putaran dan revolve ni, mungkin anda nak tukar axis dia tadi salah axis, so kita boleh klik kanan dekat revolution ni, edit feature. Di sini kita boleh tukar semula axis kita, sama ada kita tukar axis ataupun kita nak tukar direction ataupun kita nak tukar angle putaran kita ni. Okay. So itu adalah basic bagaimana kita nak membuat keadaan revolve. So bila kita buat revolve ni, pertama sekali sketch kita sangat memainkan peranan. Okay, yang kedua adalah kita punya axis paksi putaran juga memainkan peranan. Alright. Selain daripada kita memilih axis yang ada ini berdasarkan kepada garisan yang wujud pada kita punya sketch, kita juga boleh memilih axis yang dah wujud di dalam lukisan ini, iaitu dipanggil axis yang ada, iaitu axis paksi X dekat sini, ataupun paksi Y, ataupun paksi Z. So bagaimana kita nak gunakan axis yang memang secara default yang ada ini adalah dengan pergi kepada kat sebelah kiri ni, kita ada origin, kita pilih axis yang ada ni, X axis, Y axis dengan Z axis. Okay, let's say saya pilih X axis. Dia akan tukar mengikut paksi X kita. Dan nampak sini lah, dia putarkan mengikut paksi X. Y, kita putar lagi kepada Y axis, dia putarkan mengikut Y axis. Ini adalah Y axis. Y axis dia tegak ke atas, so ini Y axis. Okay, dan Z axis. Z axis kita tak boleh buat sebab plane kita dibuat pada XY plane. Okay. Y axis dia tak boleh sebab kita buat lukisan ni pada plane XY. So bila kita nak butakan berdasarkan plane yang kita pilih lah. Kalau kita buat lukisan tadi pada sketch pada plane XZ, kita boleh pilih paksi Z. Alright. Okay, let's say saya nak pilih X axis dekat sini. Okay, X axis, Y axis, sorry, buat Y axis. Okay, saya nak putarkan seperti ini, Y axis. Tetapi kita tak boleh anggap ini adalah jarak yang betul sebab kita perlukan saiz diameter lubang ni, saiz yang betul. Okay, untuk dapatkan saiz yang betul ni kita boleh edit balik sketch kita. So klik kat revolution ni, edit sketch, dan kita perlu masukkan jarak daripada sketch kita ke axis ini, barulah kita boleh masukkan ukuran yang betul lah. Contoh saya nak buat lubang tadi mempunyai radius 5, jadi kita ambil dimension, kita klik garisan ini, kemudian kita update jarak dia. Jadi lubang ini akan punya saiz radiusnya adalah 5 ataupun diameternya adalah 10. Okay, so itu saja untuk pengenalan berkaitan dengan asas penggunaan revolve di dalam Autodesk Inventor ni.
Hopefully anda boleh follow. Ya, sekiranya masih tidak faham, anda boleh ulang balik semula video ini dan tengok semula step by step bagaimanakah penggunaan revolve ni. Sebenarnya kalau anda faham extrude revolve ni sebenarnya tidak banyak bezanya. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.